maksud ahli sunnah wal jamaah di bawah section 4 artinya mana-mana orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, okey. Tapi okey, itu umum cantik dah tu, yang berpegang Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kemudian dia khususkan di dalam evidensi. Di dalam akidahnya, alirannya adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Di dalam mazhabnya, mazhab Syafi'i, dalam keadaan tertentu boleh ikut Hanafi, Maliki atau Hanbali. Ijtihad hukum telah diputuskan majlis fatwa. Dan dalam C-nya, tasawufnya adalah Junaid Al-Baghdadi dan juga Imam Al-Ghazali. Now, balik pada Ustaz Abu Hafiz kan. Now, definisi ini sendiri kita kata, ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran dan Sunnah itu tak ada masalah bab tu. Tetapi bila dia khususkan perkara tersebut, kenapa itu saya jadi satu perkara yang besar di dalam agama Islam itu sendiri? Sejarahnya tu. Doktor, tapi janganlah buat cerita 1000 tahun kan. Kenapa implikasi ni? Saya suka untuk kalau merespon atau menambah sedikit daripada tu untuk kita faham. Pelantikan mufti, timbalan mufti dan perkara ini telah pun ada di dalam Akta 505 pentadbiran undang-undang Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan 1993. Bab yang dibincangkan dalam RU Mufti Wilayah ni dah ada pada bahagian 3 bermula daripada perkara yang ke-32. Ia telah pun ada semenjak daripada 1993. Pelantikan mufti. Ya, tata caranya itu ada di dalam Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan 1993. Yang nak dibuat ini, dia nak keluarkan menjadi satu RUU khusus berasingan daripada Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam. Persoalan itu muncul adalah kenapa itu diperlukan? Kenapa awak tidak hanya meminda apa yang ada ketika itu, dan kenapa untuk dikeluarkan, dan kenapa merubah apa yang ada sebahagiannya, dan kalau kita tengok daripada perkara 32 dalam bahagian 3 pelantikan mufti, kuasa dalam hal wal agama itu ada pada perkara 32, perkara 33 kuasa mufti, 34 fatwa, 35 bentuk fatwa. Ini yang telah pun ada. Yang dia nak keluarkan, dan dia tak bagi, dia seakan-akan dia kata nak memperkemaskan. Tapi dia tak bagi tahu secara eksplisit benda tu telah pun wujud di dalam akta, dah memang ada. Dia seolah macam sekarang benda tu tak ada, dia baru nak buat. Kalau katakan dia benda ini dibatalkan ke, kabinet mengarahkan ia dibatalkan ataupun ditangguhkan sampai bila-bila pun, boleh tak seorang mufti itu dilantik di wilayah persekutuan? Boleh. Kerana akta itu telah pun ada di bawah Akta 505. Sebenarnya kena kemas je lah akta tu. Tapi yang dia jadi macam contoh, kalau tak ada ni macam tak boleh nak bergerak langsung. Itu juga menjadi persoalan. Seolah-olah sebelum ni tak ada mufti. Itu persoalan. Dan betul juga, semenjak dia kata 10 tahun ke 4 tahun yang lalu ke, kenapa mufti hanya menjadi satu sunnah Perdana Menteri yang ke-8, iaitu asyik PDF saja. Kan? Perlulah berani untuk berhadapan, sebab benda ni takkan selesai kalau kami di sini mengeluarkan kenyataan penulisan ke ataupun video ke, awak jawab macam tu, dia takkan selesai. Dia perlu untuk bersemuka. Alright. Dan apabila dia masukkan dalam ini, kita tahu sejarahnya adalah sejarah-sejarah lama yang ingin memonopoli sesuatu aliran itu sahaja yang boleh menjadi mufti ke, dan yang hanya diberikan ruang secara undang-undang. Yang itu yang kita sebutkan. Dia bukan sahaja hak masing-masing untuk mempunyai pandangan dalam beragama. Yang sekarang dibuat adalah untuk mengkanunkan, dalam bahasa Arab mentakninkan, mengundang-undangkan, yang mempunyai implikasi siapa yang tak begini bermaksud dia berlanggar, bercanggah dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Dan daripada dahulu, sama ada di zaman Imam Ahmad, pertembungan dia dengan Ahmad bin Abi Duat, ataupun selepas daripada itu, sebahagian mereka yang belajar Asy'ariyah Maturidiyah barulah kenal nama Ibn Tumat. Kemudian kata pula Ibn Tumat ni kami tak kenal. Sebenarnya telah pun diajar oleh tokoh-tokoh Asy'ariyah yang mereka kata itu dia Malaysia, dah banyak dah. Sebutlah nama Zamihan Al-Ghari pun mengajar, apa lagi beberapa yang lain, Dr. Aiman Al-Hakiti pun mengajar. Jadi benda ini memang muncul. Alright, itu sejarah yang lama. Apabila kita muncul di dalam kerajaan Madani, di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang meletakkan semangat itu adalah inklusif, alright, bukan eksklusif. Apatah lagi benda ini bila dijadikan undang-undang, perkara yang hampir mustahil untuk boleh diukur. Benda berkaitan dengan keimanan dan kepercayaan. Siapa yang ada, you ada mesin satu pergi dan cek, oh yang dia ni 90% Asy'ariyah, ataupun 50% Asy'ariyah, 50% Maturidiyah. Siapa yang nak tentukan? Dan bahkan kita pun tahu siapa yang belajar dalam pengajian Islam, dalam Islamic thought, pemikiran Islam,
Asy'ariyah dan Maturidiyah itu berlaku pertembungan yang tidak sedikit. Ada yang dalam dalam satu pemikiran dan menyatakan bahawa Tuhan berkehendak boleh ke ataupun tidak boleh, itu mempunyai asas-asas pertembungan antara dua ini. Yang kita kata sangat besar sebenarnya. Yang tak boleh Fundamental. diharmonikan Tak dan boleh memang pertembungan itu muncul. Dan apabila dia jadi kontradik juga bila disebutkan akidah itu Asy'ariyah Maturidiyah, mazhab itu adalah Syafi'i, walaupun dengan meraihkan yang lain-lain, Syafi'i itu sendiri tak mungkin bermazhab Asy'ariyah. Sebab Syafi'i itu meninggal pada 204 Hijrah. Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari itu lahir pada 260 Hijrah. So dia datang selepas 50 tahun lebih Syafi'i meninggal, baru dia muncul. Awak boleh itu baru ambil dia lahir. Baru dia lahir. Belum lagi dia itu pun yang 40 tahun lepas pada itu baru dia akan menjadi ahli sunnah ataupun kemudian kembali ke ahli sunnah itu disebutkan. Maka kalau kita lihat di sini pandangan Syafi'i yang tak bermazhab Asy'ariyah Maturidiyah, you okey pegang. Okey? Tapi daripada syarat you akidah pula you mesti pegang. Kan kontradik itu. Maka biarkanlah benda ini menjadi perbahasan akademi. Janganlah dan bahkan saya ingat saudara Iswadi dan juga Ustaz Wanji, walaupun saya ini orang kenali datang daripada latar belakang salafi lah, bukan katakan ahli hadis. Kalau dah nak ditakrifkan ahli sunnah itu hanyalah salafi ahli hadis, insya-Allah kita pun lawan lah. Kita pun kata dia perlukan keluasan, kerana munculnya keluasan itu dalam negara yang beraneka, yang ada kerencamannya itu. Jadi